السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأترك به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد والحمد لله. Terafahkan kesyukuran dapat kita sambung kitab idaman penuntut pada malam ni yang tidak dijadualkan. Tak dijadualkan, tapi tak apa. Sambung, alhamdulillah. Kita berhenti pada surat apa? Solat sunat tak silap kan? Oh, solat witir. Solat witir 36 betul. Makna follow lah tu. Tak penting kan tu. Okey lah tu. Saja je. Muka surat 36 kita insya-Allah pada malam ni bahas berkaitan dengan witir. Solat witir. Walaupun kita dah solat witir banyak kali, lebih-lebih lagi waktu Ramadan, tapi entah-entah lah, manalah tahu ada persoalan ataupun ada kemusykilan ataupun tentang buat selama ni salah kot. Mana tahu, mana nak tahu. Yang Jawi, yang Rumi 36, yang Jawi tak jumpa lagi. Muka surat berapa Jawi? Oh ni dia. Muka surat 73 yang Jawi. Kenapa muka surat Rumi 36, Jawi 73? Sebab yang Jawi lebih besar tulisannya daripada yang Rumi. Satu-satunya kitab yang tulisan Jawi lebih besar daripada Rumi. Yang lain semua Rumi lagi besar daripada Jawi. Special kitab ni. Baik, kita sebelum ni kita bahas berkaitan dengan solat rawatib muakkad, ghairu muakkad, lepas tu yang boleh gabung-gabung tu kan. Sampaikan boleh gabung sampai 8 rakaat rupanya. Qabliyah dengan ba'diyah, itu yang terakhir kita jumpa. Masuk kita solat witir. Solat sunat witir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang yang lebih muakkad, yang lebih muakkad, yang lebih dituntut lagi, tuntut yang sangat kuat sekali, paling kuat sekali lah, yang lebih muakkad sekali. Maksudnya yang nombor satu, solat sunat yang nombor satu, yang tuntutan dia kuat tapi tak sampai wajib. Tak sampai wajib, cuma kuat tuntutannya, sunat. Yang lebih muakkad, dah lah lebih muakkad, lebih itu satu, muakkad tu satu, sekali tu sekali lagi. Kalau kita tengok kan, yang lebih muakkad, yang muakkad tu pun dah sangat dituntut, lebih lagi, lebih sangat dituntut, sekali. Maknanya maksimum lah. Depan belakang tambah kata-kata nak bagi tahu. Pertama, muakkad tu bahasa Arab tu maksud sangat dituntut, tu dah muakkad. Kemudian letak Melayu kat depannya, lebih sangat muakkad. Lepas tu tak kat belakang lagi, paling sekali. Sekali tu habis. Paling maksimum. Jadi lebih muakkad sekali. Kenapa gitu? Yang lebih muakkad sekali daripada sembahyang rawatib ini ialah sembahyang sunat witir.
Kenapa solat sunat witir sampaikan 3 kali nak kuatkan tu, nak kata lebih sangat dituntut sekali, maksimum, kerana ini adalah solat sunat yang paling afdal. Witir adalah yang paling afdal, kerana khilaf pada mengatakan ianya wajib. Banyak kali dah kita dah terang di sini. Apabila sebahagian ulama yang lain, mungkin mazhab lain ke, ataupun ulama mazhab Syafi'i juga, tapi yang lain yang mengatakan wajib, pendapat mazhab Syafi'i muktamad kata sunat, automatik martabat dia naik tinggi. Sebab ada ulama yang kata wajib. Jadi solat witir ni mazhab Hanafi kata wajib. Siapa tak solat witir berdosa pada mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi 5 fardu 1 wajib. Dia ada 6. Yang wajib pada mazhab Hanafi 6, bukan 5. Kita 5. Cuma 5 kita ni fardu. Fardu dengan wajib sama je bagi mazhab kita. Fardu tu wajib, wajib tu fardu lah. Pada mazhab Hanafi dia berbeza. Fardu tu fardu, wajib tu lain. Alah, macam haji lah kan. Haji kan lain fardunya, wajibnya kan lain. Itu mazhab Syafi'i. Hanya ada fardu dan wajib dalam masalah haji aja. Tapi mazhab Hanafi, fardu dan wajib dalam banyak perkara. Antaranya dalam sembahyang. Tahiyat awal wajib. Wajib pada mazhab Hanafi, tahiyat awal. Kita sunat abad, dia wajib. Habis tu, kalau itu wajib, berdiri, qiyam, rukuk, sujud, itu rukun. Fardu. Fardu dengan wajib samalah. Mazhab Hanafi lain dia punya perbezaannya. Martabat wajib ni bawah sikit daripada fardu. Fardu lagi tinggi sikit. Kerana tu sujud sahwi apabila mereka meninggalkan tahiyat awal. Sujud sahwi juga. Tapi sujud sahwi kerana wajib, bukan kerana sunat ba'd. Sedikit istilah je beza. Maknanya kita dapat faham kat sini, pada mazhab Hanafi wajib dan fardu berbeza. Wajib dan fardu berbeza mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i, wajib dan fardu hanya berbeza dalam masalah haji sahaja. Jadi antara yang mazhab Hanafi yang kata wajib adalah witir. Witir wajib, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh fardu. Jadi ada 6. Jadi kalau tinggal fardu, dosa dia besar. Tinggal wajib, besar juga tapi kecil sikit daripada yang besar tu. Sebab dia martabat dia bawah sikit. Oleh kerana mazhab Hanafi kata wajib, mazhab Syafi'i sunat, witir sunat, maka automatik martabat dia naik, hampir nak jadi wajib. Boleh kata gitu lah. Macam mana boleh kita kata hampir nak jadi wajib? Wajib ke tak wajib witir, hampir nak jadi wajib. Itulah petandanya lebih muakkad sekali. Dah lah lebih muakkad sekali. Maksud nak bagi tahu, kalau boleh nak kata wajib, cuma tak boleh je kata wajib. Dah sunat, kenalah kata sunat. Kalau boleh nak kata, buatlah. Malah dia kata kat sini, daripada rawatib, daripada qabliyah ba'diyah, dia lagi besar. Sebab tak ada satu ulama pun kata qabliyah ba'diyah tu wajib. Tak ada. Tak ada satu ulama pun kata sebelum lepas sembahyang maghrib wajib sembahyang sunat. Ba'diyah, rawatib lah, tak ada. Semua kata sunat. Sedangkan witir ada yang kata wajib. Bila ada mazhab, ada pendapat ulama yang kata wajib, walaupun kita ni sunat, automatik maksimum dia jadi sunat tu, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau boleh buatlah, gitu. Kalau boleh buat. Jadi itu juga masalah-masalah lain pun samalah. Masalah Qomo dalam mazhab Syafi'i sunat, tak wajib. Mazhab Hanbali wajib. Tak qomo tak sah wuduk. Maka kita sangat dituntut untuk qomo dalam berwuduk. Baca bismillah, mazhab Hanbali wajib. Maka kita sangat dituntut bacalah bismillah. Sebab mazhab lain kata wajib, kita sunat. Ya, orang yang haloba dalam beribadah, dia akan ambil maksimum kan. Macam kita haloba kerja, boleh ambil overtime ni, kita ambil maksimum overtime. Sebab mahal bayar. Contoh, kita ambil maksimum. Satu hari boleh buat overtime 3 jam. Sejam dah lah, bukan boleh buat mati pun. Ada gitu? Tak ada, dah ambil maksimum. Sini gaji 3,000, sini gaji 6,000. Dia akan ambil gaji 6,000. Sebab dalam dunia kita ambil maksimum. Bagi orang yang haloba dalam ibadah, dia akan ambil maksimum dalam ibadah juga. Jadi bila ambil maksimum, samalah juga. Jadi kalau bab wuduk tadi, dia baca bismillah, dia qomo. Sebab ada mazhab yang kata kalau tidak tak sah, kalau tak buat gitu. Kita sunat ambil masa sapuh kepala tu, tak adalah cek gitu, tak ada. Semua
Kerana ada mazhab kata semua. Kalau tidak tak sah. Mazhab Syafi'i je. Sikit. Janji sebahagian. Sikit kena dah jadi dah. Dan benda tu pula senang aja. Bukan susah pun. Dengan satu saat je beza pun. Tu pun kira. Letak ni. Okay, dengan ni. Berapa? Tak sampai satu saat beza tu. Kita letaklah satu saat. Berkira sangat. Sebab mazhab lain, kalau tak buat gini, semua isyarat lah. Bukan semua sungguh. Itu jadi basuh pula. Basahkan tangan. Kalau rambut panjang ke depan. Kalau tidak, belakang je. Cukup. Sekali yang wajib, yang lain tu sunat 2-3 kali. Beza dengan mazhab Syafi'i. Alah, satu saat pun berkira. Mazhab lain kata tak sah buat je ni. Tak ada rasa tak hati kita sesuatu. Ada rasa terbaik. Itu iman. Dan itu haloba. Haloba tu kita nak dalam ibadah. Tu. Jadi samalah juga. Okey, kalau dia kata lebih, dia kata kat sini yang pertama yang menjadi persoalan yang lebih muakkad sekali. 3 kekuatan taukid dia tu, 3 dia letak. Lebih muakkad sekali daripada rawatib. Sedangkan rawatib tu kita tahu ada muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad tu Nabi tak pernah tinggal. Itu pun kalah nak banding dengan witir. Witir dah menang lagi. Duduk atas lagi. Dan dia kata sini lebih muakkad sekali daripada sembahyang rawatib. Maknanya witir ni juga rawatib. Witir ni salah satu daripada sembahyang rawatib. Rawatib Isya. Tapi bukan rawatib yang ba'diyah tu. Rawatib juga dia panggil. Sebab rawatib ni adalah sembahyang yang mengiringi. Sebelum sembahyang dia, kemudian lepas sembahyang dia. Dia panggil mengiringi. Kiri kanan duduk, dia panggil rawatib. Jadi witir ni duduk kiri kanan sembahyang lah kan. Sekejap lagi dia kata bahas bab tu. Jadi maknanya solat witir adalah salah satu solat rawatib. Rawatib Isya. Tapi bukan ba'da Isya. Ba'da Isya asing. Okey. Dan dia kata lebih muakkad. Okey, jadi cuba kita perhati kita. Kalau kita biasa perhati. Kita kat rumah tak sembahyang dah, tahajud memang taat. Tidur tu bangun subuh esok. Okey. Dan kita akan buat Isya di masjid berjemaah. Dan selepas tu kita akan buat rawatib iaitu ba'da Isya. Dalam keadaan kita memang tak ada tahajudnya malam ni. Memang tak. Okey. Lepas tu lepas 2 rakaat belah. Sedangkan witir lagi besar pahala. Nampak? Dari segi aulawiyat, keutamaan kita tu kurang. Yang terbaik buat ba'diyah, buat witir. Tak cerita lah tu. Lepas main habis dia bangun lagi. Cuma nak bagi tahu, kalau lah jenis pemalas macam kita ni, ambil yang mahal lah. Yang besar pahala. Sebab kita malas nak buat satu aja. Lepas sembahyang Isya nak buat satu je. Satu sembahyang je nak buat. Kenapa kita tak buat witir? Saya bukan ajar jangan buat ba'diyah Isya tak. Saya ajar haloba dalam kita ni orang awam gila dekat pahala. Lainlah para muqarrabin. Mereka sembahyang bukan nak pahala dah, bukan takut pada neraka. Itu orang. Kita ni masih lagi berdagang dengan Allah. Kita bukan hamba, kita berdagang. Nak pahala, nak syurga, buat takut neraka. Berdagang lah kita. Martabat orang awam, jadilah. Martabat orang awam je kita ni. Kita buat apa-apa, tak nak buat ni. Sebab apa? Takut neraka kan? Takut dosa kan? Berdagang kan? Buat. Kenapa banyak sangat sedekah ni? Sebab nak pahala. Berdagang ya Allah. Kalau Allah tak bagi pahala, tak sedekahnya kita. Jenis kita dengan Allah ni seumpama pedagang. Okey dah bagi orang awam. Okey dah. Cuma orang yang lebih daripada itu, orang yang betul-betul rapat dengan Allah, dia dengan Allah hamba dan Tuhan. Real punya dah hamba dan Tuhan. Aku sembahyang, kau nak masuk neraka pun aku redha. Boleh? Aku tak kisah. Sebab aku buat ni bukan sebab nak apa-apa, sebab aku ni hamba. Engkau tu Tuhan. Oh, itu martabat auliaullah. Ala inna auliaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu cuma cerita saja. Kita tetap juga pedagang lah. Garanti punya. Apa sahaja maksiat yang kita tak buat kerana takut neraka. Tu pedagang. Tak apalah. Okey, tak salah pun. Tak salah pun. Cuma kita, martabat kita pedagang ni. Berdagang dengan Allah. Sebab tu kita nazar. Nazar gini-gini, kalau dapat gini, nazar gini. Habis kalau tak dapat, tak nak gini. Kalau gini nak puasa ni. Kalau bernazar, kalau dapat kerja nak puasa. Kalau tak dapat kerja tak nak puasa. Berdagang sungguh. Sedangkan ada nazar yang surah apa tu?
Surah Insan cerita tentang orang yang bagus bernazar. Dia nazar tak ada gantung dengan apa-apa. Aku bernazar aje. Aku bernazar nak puasa. Nak puasa 10 hari. Kenapa? Saja-saja nazar. Tu nazar terbaik. Nazar yang tak digantung dengan apa-apa. Maka wajib buat sebab dah bernazar. Tapi tak ada gantung. Itu nazar yang terbaik. Nazar orang awam, jika maka. Jika maka. Jika dapat kerja, maka aku bernazar untuk sembelih kambing, sembelih unta. Tu kita lah sedikit martabat. Jadi sekarang ni kalau kita haloba pada pahala kita dan kita pemalas, sebut siap-siap, maka kita sepatutnya tak buat ba'diyah. Sepatutnya kita buat witir. Walaupun satu rakaat yang akan bincang nanti. Sebab itu lebih besar daripada ba'diyah. Kecuali kita balik rumah, tahajud dulu, last sekali nak witir, itu terbaik lah. Ini dari segi pahala dia, lebih. Ya? Sekurang-kurang, okey, kita cerita sikit pasal witir. Sekurang-kurang witir ni satu rakaat. Minimum satu rakaat. Dah lah satu rakaat. Lagi besar pahala daripada ba'diyah. Sepatutnya kalau pemalas macam kita ni, buat yang tu lah, satu rakaat minimum. Tetapi yang sayugianya ni banyak makna. Antara maknanya sunat ataupun afdal. Antara kadang-kadang sayugianya wajib. Maknanya bergantung pada ayat. Yang ini sayugia ni sebaiknya. Sebaiknya. Sayugia ni banyak makna. Berapa belah makna? Melayu je ni. Dia bahasa Arab apa? Yang bari. Yang bari. Sayugia ni. Jadi dia banyak makna bergantung pada ayat. Yang ini maknanya bukan wajib. Bukan juga dia sebaiknya, yang terbaik. Yang sayugianya jangan dikerjakan, jangan buat satu rakaat. Jangan tu bukan jangan haram, dan jangan tu jangan tu juga bukan jangan makruh, tidak. Apa dia? Kerana dia kata minimum satu rakaat, tapi kalau boleh jangan buat. Kenapa haram ke? Dia nak beritahu apa? Kerana menyalahi yang lebih utama. Dia panggil khilaful aula. Khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Menyalahi yang lebih utama tak ada dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Dia ada mazhab Hanafi. Kenapa ada juga? Kat mana khilaful aula? Khilaful aula ni, menyalahi yang lebih utama ni, dia duduk di antara makruh dengan harus. Okey, kan boleh wajib, sunat, harus kan? Makruh, haram. Tu dia punya tingkatan dia tu. Jadi wajib, sunat, makruh. Wajib, sunat, harus. Wajib tu buat dapat pahala, tak buat berdosa. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak apa. Harus tak ada apa-apa, buat pun tak apa, tak buat pun tak ada apa-apa. Okey, kat situ harus kan. Makruh tinggalkan dapat pahala, buat tak berdosa. Dia duduk atas sikit pada makruh, tapi tak sampai harus. Harus buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, bawah sikit. Sampai ke makruh ke? Tak. Kalau makruh tinggalkan dapat pahala, tahu tak? Dia duduk tengah-tengah. Nak kata harus, nak kata makruh tak. Tapi dekat-dekat lah makruh. Nak kata harus pun tak. Dia duduk situ, khilaful aula. Dia tak sampai tahap makruh. Kerana menyalahi yang lebih utama. Jadi sekurang-kurangnya, habis itu berapa yang tidak khilaful aula, yang duduk dekat martabat sunat ataupun afdal. Yang eloknya ialah 3 rakaat. 3 rakaat, mula-mula buat 2 rakaat. 3 rakaat, mula-mula buat 2 rakaat. Maka walaupun satu dah terhasil witir, walaupun satu dah terhasil witir, 3 adalah afdal. 1 dapat dah pahala witir. Tak sampai tahap makruh kalau buat 1. Dan syarat untuk sah witir ni selepas solat isyak, walaupun tak solat ba'da isyak. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan ba'da isyak tu. Afdal 3 rakaat. Yang dia kata pula, lagi afdal lagi, bila 3 rakaat yang afdal, boleh buat macam-macam. Boleh buat 3 direct, boleh buat 2-1. Dia nak bagi tahu sini. Yang elok juga, yang terbaik adalah mula-mula buat 2 rakaat dulu, baru buat 1. Tu 3 dia. Bukan 3 direct. Itu dari segi turutan afdal. Jadi yang terbaik 3 rakaat 2 tasyahud akhir lah. 3 rakaat 2 tasyahud. Bukan? Pertama 3 rakaat 1 tasyahud. Bukan. 3 rakaat 2 tasyahud 1 salam.
Satu takbiratul ihram. Maknanya 3 rakaat direct. Boleh? Tapi jadi macam maghrib lah pula. 3 rakaat, 2 tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, 1 salam. Takbiratul ihram pun sekali. Maknanya 3, 2, 1. Boleh? Ada tahiyat kat situ. Ataupun 3 rakaat, 1 tasyahud pun boleh. Direct. Itu lagi baik daripada tadi. Sebab kalau boleh tak nak sama macam maghrib. Iaitu 3 rakaat direct dengan 1 tasyahud. Maknanya ada 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud. Tasyahud tu tahiyat lah. Tahiyat akhir. Salam 1. Tadi yang mula-mula tadi 3 rakaat juga. 1 takbiratul ihram, 2 tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir macam maghrib. Lepas tu 1 salam. Yang ini 3 rakaat tu 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud, 1 salam. Maknanya 3 direct. Boleh? Tapi itu lagi baik daripada tadi. Yang afdalnya yang ini. 3 rakaat, 2 takbiratul ihram, 2 tasyahud, tapi kedua-duanya tasyahud akhir, 2 salam. Itu yang terbaik. Kenapa tu terbaik? Kenapa tu afdal? Kenapa tu besar fadilat? Makana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Tu kaedah. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Tu kaedah dia. Kaedah fiqh. Lagi banyak perbuatan lagi afdal. Jadi kalaulah sembahyang 3 direct, sekali takbiratul ihram. Takbiratul ihram dia ada pahala dia. Pahala dia besar dengan takbir intiqalat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ada pahala dia Allahu akbar tu. Tapi Allahu akbar yang mula-mula tu lagi besar sebab dia wajib kan takbiratul ihram. Yang lain pun Allahu akbar juga, tapi kecil sikit sunat. Yang ni besar pahala dia. Jadi jika buat 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud, 1 salam, sekali je lah. Kemudian rukuk yang tidak semua, kemudian tahiyat akhir sekali, kemudian salam sekali. Okey. Kalau ambil 3-2, takbiratul ihram 2 kali, iaitu 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. 2 kali, besar dah kat situ, dah lebih dah daripada yang tadi. Lepas tu pula tahiyat akhir berbeza dengan tahiyat awal. Ataupun tak ada tahiyat akhir lebih besar sebab tahiyat akhir rukun. Okey. Maka tahiyat akhir 2 kali. Sedangkan solat tadi tahiyat akhir sekali aja. Dah lebih dah. Kemudian salam pun 2 kali. Masuk salam 2 kali tu 4 kali lah. 2 kali tu kan 1 set je. 2 rakaat 2 kali salam ataupun sekali salam. Yang mula-mula tu adalah rukun. Kemudian yang 1 rakaat tu sekali lagi salam. Itu kaedahnya. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak perbuatan lagi bagus. Lagi besar pahala. Jadi sebab tu dia kata yang mula-mula buat 2 dulu. Untuk dapat kelebihan takbiratul ihram 2 kali, tahiyat 2 kali, salam 2 kali. Nak dapat yang tu. Okey, lafaznya ni contoh je ni. Usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang ini kalau kita tengok kitab yang besar sikit, dia tak bagi niat begini. Tak bagi. Sebab kalau kita tengok usalli sunnatal witri, sahaja aku solat witir. Witir tu ganjil. Gasal, orang dulu kata gasal. Witir ni ganjil, tapi rak'ataini tu musanna 2 rakaat aja. Jadi sahaja aku solat ganjil 2. 2 tu bukan ganjil ke nak? Sebab tu, dan witir tu dia kata saja aku solat witir. Witir tu mesti ganjil. Maka dia suruh tambah min ataupun daripada ataupun sebahagian, bukan daripada, sebahagian. Wajib tambah. Kalau kita tengok sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat sebahagian daripada witir. Bukan witir. Witir ganjil 1, 3, 5, 7. Ini kenapa? Dia tak bagi niat gini. Niat mulut tak apa, hati tu yang penting. Hati kita apa maksudnya? Jadi niat yang terbaik sahaja usalli sunnatal witri, usalli sunnatal min witri. Boleh ya? Macam tu. Letak kat situ. Ataupun kalau bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang sunat sebahagian daripada witir.
Sebab bukan witir. Dua mana boleh jadi witir? Allahu Akbar. Lepas takbir Allahu Akbar, baca Fatihah wajib. Pastilah Fatihah wajib. Dan surah, sunat baca surah. Dia tak sebut kat sini. Dia kata lepas takbir baca Fatihah dan surah. Macam wajib je duduk. Tidak. Fatihah tu wajib, surah tu sunat. Kita pun dah tahu. Dan surah pula dia tentukan sabih. Sabih. Tengok hijab. Yang Jawi, yang Jawi cantik, yang Rumi ikut dan ni. Yang Jawi cantik, ya betulnya dia punya tu. Sunat baca surah sabihis lah. Atau qul ya ayyuhal kafirun. Boleh kuliah lah, kuliah. Boleh ke kita nak kata surah sabih sedangkan itu surah Al-A'la kan? Kita boleh sebut nama surah tu dengan dua cara. Yang pertama nama dia, yang kedua mula-mula, ayat mula-mula. Boleh. Contohnya baca Alham tu maknanya Fatihah, boleh. No problem. Baca kulhu. Bukan baca Al-Ikhlas, kulhu, boleh. Baca mana kita sebut depan Alam Tarokai. Surah apa? Surah Alam Tarokai. Boleh. Surah Al-Mulk apa dekat depan ni? Tabarak. Tabarak. Baca surah Tabarak, boleh. Al-Mulk, itu memang nama dia. Lagilah boleh. Maknanya tak semestinya kena pakai nama dia. Kita boleh namakan surah itu dengan mula. Dengan mula-mula, ayat mula-mula. Boleh. Jadi tak salah lah. Kitab kita tak salah. Walaupun dia kata sabihis. Okey. Jadi maknanya surah Al-A'la. Rakaat yang pertama lepas Fatihah, surah Al-A'la ataupun sabihis marabikal a'la. Atau qul ya ayyuhal kafirun. Salah satu. Ni bukan rakaat kedua tu, atau tu bukan. Tu salah satu. Pilih. Okey. Kemudian pada rakaat yang kedua pula baca Fatihah. Itu wajib. Dan surah ini sunat pula. Kuliah pula dah. Tadi kuliah ni kuliah juga. Apa cerita ni? Qul ya ayyuhal kafirun atau qul huwallahu ahad. Sebenarnya dia nak bagi tahu gini. Kalau baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua tu kuliah. Kalau baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua tu qul hu. Tu dia nak bagi tahu, tapi dia sebut ini macam tu sikit. Dah baca kuliah, lepas tu rakaat kedua baca kuliah boleh juga. Bukan. Kalau sabihis dia punya pasangan dia kuliah rakaat yang kedua. Kalau kuliah rakaat pertama, pasangan dia kulhu pada rakaat yang kedua. Lepas rukuk, sujud dan tasyahud, maksudnya teruskan sembahyang, salam. Ini cerita ni dua rakaat yang pertama witir. Okey. Kemudian bangun buat satu rakaat lagi. Lafaznya usalli sunnatul witri rakaatan. Tu rakaatan tu lillahi taala. Ni betul lah. Betul lah sebab satu. Dan witir memang satu. Selesai. Tak ada daripada tak ada lah. Sebab memang satu witir. Tapi kalau dia nak sembahyang 3 rakaat terus, itu tak apa. Usalli sunnatul witri salasa rakaatin. Usalli sunnatul witri salasa rakaatin. Kalau nak 3 direct, 3 terus. Boleh lah tanpa letak min ataupun sebahagian daripada, tak perlu. Sebab dia nak buat 3 terus. Jadi usalli sunnatul witri salasa rakaatin. 3 rakaat. 3 rakaat tu witir. Habis? Tak ada. Sebahagian daripada 3 rakaat. Tak ada. 3 rakaat dah. Balik. Kalau 1 rakaat je nak buat, usalli sunnatul witri rakaatin. Rakaatan. Setengah kita rakaatin. Sebenarnya rakaatan. Lillahi ta'ala. Sahaja aku sunat witir 1 rakaat. Lillahi ta'ala. Baru kena. Allahu Akbar. Itu pada rakaat yang ketiga lah kita kata tu. Rakaat yang ketiga 2-1 tadi. Kemudian habis lagi baca Fatihah. Ni rakaat yang kedua pula. Baca Fatihah dan sebarang surah. Sebenarnya tadi pun sebarang surah juga. Tapi itu yang dianjurkan, sebarang surah. Setengah-setengah kitab mengesyorkan lepas Fatihah tu baca suratul Ikhlas. Tengok kat atas Qul huwallahu ahad. Kat bawah suratul Ikhlas. Sama je, tapi kenapa lain-lain? Tak kisah, janji faham. Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad lah.
Lepas tu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Satu rakaat tu baca 3 direct yang biasa kita dok buat ketika tarawih lah, biasa kita dok buat ketika lepas main tarawih, main witir waktu Ramadan tu. Setelah itu rukuk, sujud, tasyahud, habiskan sampai salam. Maknanya 3 surah sekaligus. Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekaligus pada rakaat yang terakhir tu lah. Habis. Tak ada apa kat situ, senang aja. Ya. Boleh. Sebab tu nampak dia kata kat sini sebenarnya jawapan dah ada. Baca Fatihah dan sebarang surah. Tak kisah pun baca apa. Sebenarnya yang 2 rakaat tu baca apa pun tak kisah, tak baca pun tak kisah. Cuma sebab tu dia kata setengah-setengah kitab anjurkan. Setengah kitab anjurkan. Sebenarnya ada hadis. Adakah afdal? Jap, nak tengok hadis tu. Mana hadis lah? Tak ada. Saya ingat saya salin hadis tu. Yang ada hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbi hisma rabbikal a'la wa fi rak'ati tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsati biqul huwallahu ahad. Dah masuk ke? Belum dah masuk? Belum. Ya, pergi. Wala yusallim ila fil akhirah. Tak ada. Tak ada hadis tu. Ya, afdal baca 3. Betul, afdal baca 3, sunat baca 1. Saya ingat ada hadis tu. Memang ada hadis cerita pasal tu. Mana? Oh, 3 minit lagi. Okey, seterusnya habis. Baca 1 pun tak kisah, tak baca pun tak kisah. Tapi kalau semain jemaah kesian kat makmum nak baca ni. Yang lebih elok lagi, afdal lagi, dibuat 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat sehingga 11 rakaat. Lagi banyak lagi elok, maksimum 11. Yang mana banyak itulah yang lebih elok. Jika dikerjakan lebih daripada 11 tidak sah, tak dapat. Maknanya maksimum 11, minimum 1. Tapi khilaful aula, afdal yang paling kurang 3, lagi lebih afdal 5, lebih afdal 7, lebih afdal 9, paling afdal 11. Paling sekali afdal adalah 11. Jadi lagi banyak lagi afdal. Cuma dari segi bacaan surah tadi tu, macam mana tu tadi tu? Dari segi bacaan surah yang sunat yang afdal tadi, ambil yang 3 last je. Yang depan tu bacalah apa pun. Sebab dapat 2 semua kan. Jadi bila 2 semua, nak baca surah apa tu? Nak baca surah apa? Bacalah apa-apa yang tu semua. Cuma yang 3 tu sunat yang sama juga tadi. Yang 3 rakaat terakhir tu lah. 3 rakaat terakhir, sabbihisma rabbikal a'la, qul ya. Lepas tu yang terakhir sekali 3 surah tadi, ataupun qul huwallahu ahad. Bukan, qul ya, rakaat pertama qul ya, bukan rakaat pertama, yang 3 last kan. Qul ya, qul hu, lepas tu rakaat yang terakhir qul hu ada sekali lagi. Qul hu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang 3. Yang depan tu tak ada penentuan sunat. Dan lagi nak azan dah? Dah. Okey. Dan lagi berhenti kat kejap azan. Tu yang berkelip tu bukan? Okey, cantik. Dan lagi dikerjakan witir ini bercerai rakaat yang akhir. Daripada yang dahulunya lebih baik daripada berhubung sekaligus. Boleh maknanya kalau nak buat 11 boleh, dengan maksud 11 boleh. Nak buat direct 11 pun boleh. Tapi yang dia bagi contoh bukan buat 10 lepas tu buat 1. Boleh. Tapi yang terbaik dia kata bercerai rakaat 2 tu yang terbaik. Tapi dia kata boleh buat kat sini berhubung. Dan lagi dikerjakan witir ini bercerai rakaat yang akhir daripada dahulunya. Maknanya 10 atau 1 boleh juga. 10-1. Tapi tak afdal. Sebab bila 10-1, yang 10 tu sunat buat tahiyat awal. Yang mana tahiyat awal duduk dekat 8 lah. 8, 2 sebelum. Dan 2 sebelum. Jadi maknanya 8 tu, direct 8 tu sunat baca surah.
Oh, 8 rakaat tu. Lepas tu tahiyat awal. Lepas tahiyat awal 2 rakaat tu tak sunat baca surah dah. Sebab lepas tahiyat awal tak sunat baca surah. Mana-mana semayang sekali pun. Maka kerana tu tak afdal buat gitu. Kalau nak buat juga, buat 10 direct. Lepas tu tahiyat akhir. Maknanya 10 rakaat sunat baca surah. Okey? Lepas tu last kali 1. Itu yang dia kata last kali 1. Yang mana kalau buat gitu pun tak afdal, nak dibandingkan dengan 2. Yang tu yang akan datang. Diperbuat 2 rakaat 1 takbir tu. Itu yang terbaik. Okey. Kita sambung sekejap lagi. Azan dulu. Baik, kita sambung. Jadi, dan lagi dikerjakan witir ini bercerai rakaat yang akhir daripada yang dahulunya lebih baik daripada berhubung dengannya sekaligus. Terbaik yang last tu 1. Yang last. Yang depan ni tak kisah. Okey, boleh buat kalau nak buat 2-1. 2-1. Yang penting 1 tu. Ataupun 4-1, 5. Boleh juga. Ataupun 6-1, 7. 7 rakaat. 6-1, 6. 8-1. 10-1. 10-1. 10-1. Yang penting bercerai. Itu yang terbaik. Yang tadi tu, yang depan tu, nak sambung 10 rakaat direct boleh, 8 rakaat direct boleh. Boleh. Cuma yang terbaik, terbaik bukan gitu. Jadi maknanya dia ada beberapa martabat kat sini. Cuba tengok. Dan diperbuat 2 rakaat, 1 takbir dan 1 salam. 2 lah. Lebih baik daripada diperbuat 10 rakaat terus 1 takbir dan 1 salam, kemudian 1 rakaat, 1 takbir dan 1 salam bersendiri. Jadi ada berapa martabat. Martabat yang paling afdal, paling tinggi,
2 2 2 2. Kalau nak buat 3 2 1. Nak buat 5 5 2 2 1. Macam tu. Nak buat 7 2 2 2 1. 2 2 2 gitulah. Nak buat 11 2 2 2 2 sampai 5 kali 1. Tu yang terbaik. Tu nombor 1. Nombor 2 boleh juga buat macam ni. Martabat dia kurang sikit. 10 1. Ataupun 8 1. Kalau nak buat 9 6 1. 3 1. Bukan. 4 1. 4 1. Ataupun 2 1. 2 1 tu memang ada afdal yang kat situ. Jadi itu martabat dia. Dan boleh juga martabat yang paling rendah, kalau boleh jangan buat, tapi tak salah kalau nak buat direct. 3 direct. 5 direct. Direct tu maksud semua, satu salam, satu takbir semua. Yang dia tak asingkan yang satu. Sebelah direct boleh. Sebab hadis yang saya baca tadi, yang mana Nabi pernah buat 3 direct. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbih isma rabbikal a'la. Rakaat pertama Nabi baca sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi raka'ati tsaniyati, rakaat yang kedua, biqul ya ayyuhal kafirun, Nabi baca qul ya. Wa fi tsalitsati biqul qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga Nabi buat qul huwallahu ahad. Dia tak ada sebut kat situ bagi salam tu. Okey. Wala yusallimu illa fi akhirihinna. Nabi tak bagi salam sehingga habis masa rakaat yang ketiga. Wa yaqulu, yakni ba'da taslim subhanal malikil qudus salasan. Nabi tak mengucapkan salam sehinggalah rakaat yang terakhir. Maknanya bukan 2 1 lah, 3 direct. Kat sini membawa maksud harus boleh buat. Bukan yang terbaik tapi boleh buat. Tu tujuan. Nabi buat sekali 2 kali aja. Kebanyakannya 2 1 2 1 2 2 2 2 1 sebelah kan. 2 2 2 1. Cuma Nabi pernah buat dalam hadis ni, Nabi buat 3. Tak 3 lepas tu bagi salam. Dengan maksud boleh buat. Tu je nak bagi tahu. Dan yang menariknya, lepas pada tu, lepas habis 3 tu, Nabi sebut subhanal malikil quddus salasan 3 kali. Baca 3 kali. Lepas habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. 3 rakaat witir direct. Subhanal malikil quddus, kuat sikit. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Okeylah. Gitu Nabi sebut. Itulah wirid dia. Rabbil malaikati waruh, sunat tambah gitulah, macam kita biasa baca masa tarawih tu kan. Makna nak bagi tahu kat sini Nabi pernah buat direct, makna boleh. Yang terbaik 2. Sebab Nabi pernah cakap dalam hadis yang lain, solat yang terbaik 2 2 2 2 2, itu solat yang terbaik. Solat sunat lah 2 2 2 2 2 2. Diperbuat 2 rakaat 1 takbir dan 1 salam. 2 rakaat 1 takbir 1 salam lebih baik daripada diperbuat 10 rakaat terus. 1 takbir dan 1 salam. Kemudian 1 rakaat 1 takbir dan 1 salam bersendiri. Dia susah sikit, tapi itulah. Buat 10 rakaat, ada 10 rakaat 1 takbiratul ihram, 1 salam, 1 tahiyat akhir. Berbanding dengan 10 rakaat tadi 5 takbiratul ihram, 5 tahiyat akhir, tahiyat, 5 salam. Itu lagi baik, kerana makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak perbuatan, lagi afdal, lagi besar pahala. Jadi disebut kat sini, kalau nak buat 10 1, pastikan yang 10 tu 2 2 2 2, banyak dapat pahala. Buat 10 direct pun boleh, tapi kurang sikit pahala. Pahala apa? Pahala takbiratul ihram rugi 4 kali. Sepatutnya kalau buat 2 2 2 dapat 5 kali. Dia buat 10 direct sekali aja. Yang 10 tu lah, yang 1 tu tak apa, tu asing. Tahiyat sepatutnya dapat tahiyat akhir, pahala besar, 5 kali dapat pahala. Tapi sebab dia buat sekali aja dapat. Yalah yang last. Sepatutnya pahala salam 5 kali boleh dapat kalau buat 2 2 2 2. Tapi dia buat 1 salam, maka sekali rugi 4. Sebab tu afdal kat situ. Waktu sembahyang witir ini, ni waktu pula, habis dah kaifiat dia. Waktu sembahyang witir ini ialah antara sembahyang isyak. Antara sembahyang isyak. Apa maksud antara sembahyang isyak? Sebab tu dalam kurungan lepas sembahyang isyak kan. Antara ni mesti ni dengan ni tu antara. Tapi ayat dia gitu. Waktu sembahyang witir ini ialah antara sembahyang isyak. Antara sembahyang isyak dengan apa? Dengan naik fajar, hingga naik fajar. Maknanya
Dia tak sebut waktu isyak. Tak ada. Dia kata sembahyang isyak, solat isyak, bukan waktu isyak. Lain tu. Maka jika dikerjakan sebelum sembahyang isyak sekalipun, sudah masuk waktu isyak, tidak sah sembahyang. Jadi syarat untuk sah witir bukan isyak, bukan waktu isyak, tidak. Syarat untuk sah witir adalah solat isyak, bukan waktu isyak. Penting benda ni. Sekejap lagi tahu kenapa penting. Sekarang kita baca dulu yang ni. Jadi kalaulah dia, contohnya bulan Ramadan lah, kita biasa witir Ramadan lah, kita buat contoh Ramadan lah. Tak semestinya Ramadan, yang tak Ramadan pun tak apa, cuma nak bagi contoh Ramadan. Dia datang nak sembahyang tarawih lambat. Dia datang, dia ada masalah sikit, sampai-sampai orang dah sembahyang tarawih. Sedangkan dia datang lepas buka puasa apa semua, lepas maghrib tu dia datang nak sembahyang isyak, lepas tu nak sembahyang tarawih. Entah ada masalah sikit, sampai-sampai orang dah sembahyang tarawih. Orang tu masih imam lah, dah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dulu lah. Dia kata gitu. Satu lagi, apakah syarat solat tarawih? Ada tu muka surat berapa? Muka surat 40. Muka surat 40 ni cerita pasal tarawih ni 20 rakaat, bukan 8. Kat sini kontroversi aku baca ni, baca sendiri nantilah. Kita tak maksud, saya cuma nak bagi tahu. Dia tak ada beritahu kat dalam ni, tak sempat nak baca, panjang sangat. Tarawih juga selepas sembahyang isyak, bukan waktu isyak, bukan. Habis tu kalau dah lepas sembahyang isyak mestilah waktu isyak. Tak semesti je. Sekejap lagi kita bincang waktu tu. Jadi sekarang ni syarat sah tarawih termasuk witir, sekaligus lah kita ambil, adalah setelah solat isyak, sembahyang isyak, bukan pada waktu isyak. Jadi kalau dia sampai-sampai, cerita tadi, dia sampai-sampai orang dah sembahyang tarawih, dia kata Allah tak sempat sembahyang isyak, alang-alang sembahyang tarawih lah dulu, nanti sembahyang isyak. Dia kata gitu, maka dia sembahyang tarawih tak dapat, tak sah. Satu, tak sah tarawih. Lepas tu akhir sekali kita nak cerita pasal witir. Imam sembahyang witir, dia pun nak lah witir lah dengan imam. Witir, habis sembahyang witir, tengah-tengah wirid-wirid baca doa tu, dia pergi sembahyang isyak kat belakang. Tak dapat pahala sembahyang tarawih, tak dapat pahala sembahyang witir. Lepas habis sembahyang isyak tu, sembahyang tarawih balik kalau nak pahala. Sebab dia salah faham. Dia ingat tarawih ataupun witir pada waktu isyak. Tidak. Tarawih ataupun witir setelah ataupun selepas solat isyak, bukan pada waktu isyak. Kebetulan nak sembahyang isyak kena masuk waktu, jadi masuk waktu jugalah, tapi itu bukan hukum dia. Kalau kata sembahyang tarawih dan sembahyang witir pada waktu isyak, pangkah. Walaupun kebetulan. Habis yang betulnya selepas solat isyak. Dia akan persoalkan balik. Selepas solat isyak, nak solat isyak kena tunggu masuk waktu. Kira halal, kira betul lah tu. Tak betul. Tak betul juga. Pangkah juga. Sebab mana boleh solat isyak kalau tak masuk isyak, jadi kira masuk waktu lah. Salah juga. Kenapa ni? Kat sini masalah dia. Contohnya dia buat jamak takdim. Dia musafir, dia sembahyang maghrib, dia sembahyang isyak dalam maghrib. Pukul 7.30, lepas dah buka puasa 7.20, 7.30 sembahyang maghrib. Niat dia nak buat jamak takdim. Lepas sembahyang maghrib terus sembahyang isyak kan. Lepas tu boleh tak sembahyang tarawih, sembahyang witir? Boleh. Sebab apa? Sebab syarat tarawih termasuk witir selepas solat isyak, bukan pada waktu. Boleh. Dia pun sembahyang tarawih. Dia sembahyang tarawih, lepas tu sembahyang witir. Habis sembahyang witir, dia buat 8 ke, buat macam mana pun. Lepas tu dia pun lepas dah habis semua, lega. Ada lagi 10 minit nak masuk isyak. Kawan dia kata, jom sembahyang isyak. Aku dah jamak takdim tadi. Tak apa, lepas tu sembahyang tarawih. Aku dah siap tarawih dah. Tak apa, dah sembahyang witir. Aku dah siap witir dah. Siap witir apa lagi 10 minit nak isyak. Ngaji. Ngaji tahu kan? Kalau boleh buat, tapi masa tu singkat. Buat masalah je ni. Tak sempat je nak buat kan? Buat masalah lain pun seorang-seorang kita tak kuat. Kita kuat bila berjemaah. Itu orang Islam, kita kuat bila berjemaah. Bila seorang-seorang memang tak ada harapan, tak percaya, bulan Ramadan nanti cuba jangan datang masjid untuk solat tarawih. Sembahyang kat rumah. Memang tak jawabnya. Pakai awal. Kerana kita bila ramai, semangat tu datang. Tambah lagi kalau mula-mula. Memang jawab kena tambah kanopi kat luar sana. Mula-mula. Lepas pada tu dia pakai slow. Sebab apa? Lagi ramai, dia kuat kita ni. Kita ni lagi ramai, lagi kuat. Itu umat Islam. Lepas tu umat Islam tak boleh pecah.
Dia kena bersatu. Sebab kalau bersatu, dia akan kuat. Dia akan nak ibadah senang. Nak puasa senang kalau buat secara berjemaah. Mungkin satu taman, satu kampung, satu rumah paling kurang. Ini suami duk makan, isteri puasa. Tak jadi. Anak duk puang kita tak jadi. Jadi kalau semua berjemaah, lagi bagus kita buat. Kita akan raya 6, raya puasa 6. Ini tak ada raya puasa 6. Melayu je kata ada. Tak kisahlah guna istilah tu. Pada sekian. Jadi kita taman ni kena puasa. Dan kita buka puasa sama-sama. Kita buatlah macam mana, macam Ramadan juga. Dia lagi senang nak puasa 6. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, hujung Syawal tu, kira ada lagi berapa hari kat Syawal, baru kita bantai yang 6 tu. Silap-silap tak cukup. Tak cukup. Kita bila berjemaah, kita akan lebih kuat. Jadi sembahyang witir selepas sembahyang Isyak, bukan pada waktu Isyak. Selepas. Cuma kebiasaannya dah masuk Isyak baru kita sembahyang Isyak, maka kita sembahyang witir tu kebetulan dalam waktu Isyak. Jadi kalaulah dia tak sembahyang Isyak lagi, maka tak sah dia punya witir. Tak sah. Kalau dia dah sembahyang Isyak, sah witirnya walaupun tak masuk Isyak. Sebab jamak takdim tadi lah, sebab jamak lah. Selain pada jamak tak jadi tu, jamak je yang jadi. Okey. Dan tak syaratlah kena buat ba'diyah dulu ke, ba'diyah Isyak ke, tak syarat. Witir ni tak syarat, dia asing. Tidak, sambung lagi. Tidak sunat berjemaah sembahyang witir yang dikerjakan tiap-tiap malam. Tetapi sunat dikerjakan berjemaah witir pada tiap-tiap malam Ramadan. Sebelum ni dah sebut, solat yang dituntut untuk berjemaah ada 5. Solat yang dituntut untuk berjemaah, solat sunat lah maksudnya. Solat sunat yang dituntut, disuruh untuk berjemaah. Bila ianya disuruh untuk berjemaah, buat berjemaah dapat pahala 27. Itu maksud. Ada solat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Tidak dituntut. Kalau buat jemaah juga tak dapat 27, tapi boleh. Solat sunat yang dituntut untuk berjemaah, solat raya, 2 raya. Raya Fitri, Adha. Solat gerhana, 2 gerhana. Bulan, matahari. Solat istisqa, minta hujan. 5. Solat 5 ni, kalau sembahyang secara berjemaah dapat 27. Solat sunat ni dapat 27. Sebab dia memang dituntut untuk berjemaah. Kalau bulan Ramadan, tambah lagi 2. Pertama, tarawih. Kalau sembahyang dapat 27. Sebab dia dituntut. Kalau bulan Ramadan sahaja. Dan witir. Witir special. Hanya witir Ramadan. Witir bulan Ramadan saja yang dituntut dapat 27 untuk solat witir. Kalau solat witir jap lagi, berjemaah dapat 1. Sah ke solat? Sah. Boleh ke? Boleh. Kalau solat duha berjemaah, boleh ke? Boleh. Tapi dapat 1, tak dapat 27. Sebab dia tidak dituntut. Boleh ke ba'diyah Isyak buat berjemaah? Boleh. Tapi dapat 1, tak dapat 27. Sebab dia tidak dituntut. Boleh ke solat hajat buat 27? Boleh. Tapi dapat 1. Sebab dia tak dituntut. Cuma sebahagian ulama' dia kata dapat 27 juga solat hajat. Sebab solat hajat ni dikias dengan solat istisqa, minta hujan. Minta hujan kan, solat istisqa tu kan minta. Bila minta, disunatkan untuk berjemaah. Itu minta hujan istisqa, solat sunat minta hujan. Jadi solat hajat, minta hajat. Jadi dikias, minta hujan tu hajat lah. Maka sunat juga ataupun dapat juga pahala 27 solat hajat. Tapi itu khilaf. Ada yang kata tak dapat, ada yang kata dapat, khilaf. Tapi solat yang lain, duha, witir selain pada bulan Ramadan, qabliyah, ba'diyah, apa lagi? Solat yang lain-lain semualah selain daripada 5 tadi tu. Selain pada 5 tadi, semua tak dituntut untuk berjemaah. Kalau buat juga, sah. Tapi tak dapat 27, dapat 1. Sebagai ulama, baiknya dia kata, setelah kami buat kajian, kami kaji hadis-hadis nas-nas, maka dia kata, walaupun tak dapat 27, tapi dapat juga pahala. Nama pahala dia, pahala qudwah. Pahala ikut. Tapi tak dapat sampai 27. Kita boleh letak, dapatlah 3-4. Macam tu. Taklah sia-sia kau ikut duduk belakang tu. Taklah sia-sia solat duha beramai. Taklah sia-sia dengan maksud buat jemaah. Takkan dapat 1, dapatlah 3-4. Kenapa ada lebih sikit tu? Pahala ikut imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ikut. Adalah pahala, dia panggil pahala qudwah. Sebagian ulama kata dapat juga, sikit. Mutabatnya tak dapat langsung, dapat 1 aja. Sebab tak dituntut. Siapa suruh buat? Nak buat ramai-ramai baru semangat duha. Maka silakan buat. Jemaah sah, boleh, tapi tak dapat 27. Kita ambil pendapat yang dapat sikit tu lah, lebih sikit, pahala qudwah. Jadi tidak disunat. Okey, jadi witir selain daripada
Ramadan tak sunat berjemaah, buat seorang-seorang. Tahajud Ramadan tu tak? Tahajud Di tahajud Ramadan. Masjidil Haram tu dia buat betul. Dia buat tahajud Tahajud Ramadan. Dia tahajud berjemaah tu. Ramadan. Tahajud juga tak ada, sama juga. Tahajud juga tidak dituntut untuk berjemaah. Adakah dia apa ni khilaf pada mazhab? Sebab Boleh jadi. di Mekah dia buat. Tak sekarang ni kalau dia buat pun benda sah. Cuma kalau dari segi fadilat tu, kalau mazhab Syafi'i memang tak. Mazhab Hanbali tak sempat nak check ada ke tak tahajud berjemaah tu. Tapi biasanya mazhab Hanbali dia lagi keras pada tu. Dia lagi tak dapat. Kena check balik. Betul ada tak? Kalau dia buat, kalau kita mazhab Syafi'i tak dapat 27. Sebab Dapat 1. Utama dia buat masa 10 akhir. 10 akhir. 10 yalah. Boleh jadi. Boleh jadi khilaf. Boleh jadi buat tu. Yang penting di sana bila buat jemaah memang semangat nak buat. Memang boleh banyak mana tahajud pun. Lama semayang pun boleh. Itu dia punya kelebihan lah. Yang penting itu. Sebab fadilat-fadilat ni kita hanya boleh bincang dekat dunia je. Hakikatnya kat akhirat nanti besar mana kan. Masa tu kita boleh bincang-bincang cakap je. Jadi kalau tahajud, tahajud mazhab Syafi'inya sama juga, tidak dituntut untuk berjemaah. Ya, betul. Mungkin ada khilaf di situ, mungkin juga dia walaupun dia tahu tak ada fadilat di situ, buat juga supaya kan jadi suasana yang best. Boleh jadi macam-macam. Ya. Kita dengan hajat ni jemaah dengan solo ni. Memang ada khilaf nanti kalau kata jemaah kalau tujuh. Tapi mungkin dia sebab kalau kita sembahyang hajat ramai-ramai dengan satu permintaan yang dipun cukup lah. Lebih banyak yang mohon nak compare dengan seorang. Oh, dia Itu nilai boleh jadi. Betul juga. Seorang yang mohon, 100 orang mohon mungkin salah seorang yang 100 tu diterima oleh Allah SWT jadi hajat diterima. Ya, itu yang saya sebut tadi. Kalau pendapat macam tu sama dengan dia kiaskan dengan istisqa tadi. Kita boleh je sembahyang seorang-seorang, ya Allah turunkan hujan dah lama kemarau. Boleh je. Kenapa disunatkan untuk ramai-ramai pergi kat satu padang pula tu? Bukan sembahyang masjid istisqa. Pergi kat satu padang, semua pakai baju-baju buruk. Walaupun ada baju baru, pakai baju buruk. Kalau tak jauh sangat, jalan kaki. Kalau ada kereta, bawa kereta yang paling buruk. Ya kalau buka pintu tu, jatuh dia punya pintu dan gitu. Naik motor buruk. Jangan bawa baru-baru. Kalau ada binatang, bawa binatang sekali. Ada binatang pet, bawa pet, kucing apa semua bawa. Bawa di padang. Pakai. Lepas tu jalan pula, jangan jalan gini. Jalan gini. Nampak dia punya apa hikmah dia tu, falsafah dia tu. Kenapa? Nak bagi tahu ramai-ramai kami ni lemah ya Allah. Kami nak minta air bertujan, pergi sembahyang. Dan disunatkan terbalik baju. Pakai baju terbalik. Serban terbalik, semua kepiah semua terbalik. Semua terbalik pakai. Macam orang apa? Macam tu lah. Menampak sangat hina lah. Itu tujuannya. Minta ya Allah, bagi hujan ya Allah. Amboi. Hujan tadi ini. Pergi ramai-ramai. Kita nak ambil poin ramai-ramai. Bila pergi ramai-ramai, dia itu nilai dia. Ya Allah, kami nak gini kami lemah. Walaupun kami ramai macam ni, tetap kami tak boleh dan buat saluran, buat itu, buat ini, buat pembenihan awan tak jadi juga. Ya Allah minta. Jadi dikiaskan kalau macam tadi cantik juga. Hajat tu kias dari segi tu je lah. Ramai-ramai ni bukan seorang minta ya Allah. Ramai-ramai minta. Supaya diangkatkan bala ke apa sebagainya, lagi nilainya di situ. Betul. Cantik juga tu nilainya di situ. Bukan kata tak ada nilai buat solat hajat ramai-ramai, benda tu Nabi tak buat. Tak ada. Dia ada nilai. Cuma kita nak cari nilai tu kat mana je. Jangan, dia ada nilainya ada. Jadi sikit witir ni, witir pula sedikit tentang witir. Witir dia sekali, la witrani fi lailatin. Satu malam tak ada dua witir. Jadi bila tak ada dua witir, Nabi kata ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan witir tu last. Maka di sini ada beberapa masalah sikit, bukan masalah lah, permasalahan yang kita boleh settle. Yang pertama, terbaik witir buat last, iaitu sebelum solat subuh. Sebelum masuk subuh, bukan sebelum solat subuh. Sebelum masuk subuh, ujung-ujung dah buat witir. Itu terbaik, nombor satu. Itulah amalan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terbaik, iaitu sebelum masuk subuh sembahyang witir kat situ.
Selepas isyak, ya betul. Sayyidina Umar tu. Jadi ya, Sayyidina Umar dia kuat. Terbalik. Sayyidina Umar dia kuat. Sebab tahulah Sayyidina Umar kan, dia akan buat sebelum subuh, masuk subuh tu. Dan dia yakin boleh buat. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia tak gitu. Dia buat awal. Dengan maksud, jika dah buat selepas solat isyak, lepas solat isyak dia buat, kemudian nanti malam dia tahajud, kan? Malam tu dia tahajud, dia tak buat dah. Jadi begitu juga kita di surau masjid. Dan kita nak pahala apabila imam beredar, dia beredar, maka dia dapat pahala satu malam. Imam sembahyang tarawih, dia sembahyang tarawih, dan dia tak beredar sehingga imam beredar. Masuk beredar tu imam habis sembahyang, maka pahalanya satu malam. Jadi yang kita biasa tengok ketika witir ni orang belah ni rugi walaupun dia nak sembahyang witir last sekalipun, tetap rugi juga. Tetap rugi juga. Sebab dia tak dapat pahala sepanjang malam. Sepatutnya dia sembahyang witir dua. Tiru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas pada tu kalau nak tahajud, kadang sembang aja tak tahajud pun. Kalau tahajud, lepas tu tak ada witir dah. Sebab tak ada dua witir dalam satu malam. Tak ada. Jadi kita ambil dua-dua sahabat ni yang kuat ni, ambil yang mana satu boleh. Jadi kalau kita betul kita nak bangun hujung tu, boleh juga kita ambil pendapat tu. Tapi kita rugi satu fadilat, iaitu tak dapat pahala sepanjang malam. Mana tahu kita tertidur, dah lepas witir tertidur terus tak bangun, bangun sahur terus, dapat dah pahala sepanjang malam. Itu yang kita nak. Itu sikit lah. Dan tambah doa kunut pada 16 Ramadan hingga akhir bulan. 16 Ramadan hingga akhir bulan ada kunut. Kunut apa? Kunut yang kita dah baca selalu tu lah. Kunut witir. Kalau tertinggal kunut 16 sampai 30, sunat sujud sahwi. Kalau terlupa kunut 16 sampai Ramadan hingga akhir bulan, dia saja tambah tu. Tu tak ada witir pada Ramadan. Habis. Masuk kita duha akan datang duha. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan